Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1110 dan antara paparan utama. Akta anti lompat halang wakil rakyat melompat. Katak politik seperti pelacur politik. Apa punca wakil rakyat melompat? Ekonomi dan kebajikan rakyat terabai. Antara siapa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pimpinan utama Pakatan Harapan telah mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Parlimen Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan dan rang undang-undang anti lompat parti di Parlimen pada pagi kemarin. Dalam perbincangan tersebut, Majlis Presiden Pakatan Harapan menyenaraikan antara butirannya adalah seperti berikut. Pertama, pindaan kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan berhubung hak berpersatuan perlu diperhalusi supaya ianya dihadkan kepada rang undang-undang berhubung larangan melompat parti sahaja. Kedua, perkara 48/6 Perlembagaan Persekutuan berhubung seseorang wakil rakyat yang melepaskan jawatan wakil rakyat hilang kelayakan untuk bertanding selama 5 tahun akan diteliti dan diusahakan penyelesaian supaya selaras dengan semangat RUU anti lompat parti. Ketiga, pindaan perlembagaan yang dibentang hari ini akan dirujuk ke sebuah jawatankuasa pilihan khas Parlimen yang bersifat dwi-partisan melibatkan semua parti dan ditugaskan meneliti, memperhalusi dan mencadangkan draft pindaan perlembagaan dan RUU anti lompat parti ke Jemaah Menteri dalam masa 1 bulan. Dan keempat, pindaan perlembagaan dan RUU anti lompat parti yang dipersetujui kedua-dua pihak akan dibentang dan diluluskan dalam satu sidang khas Parlimen sebelum penghujung bulan Mei 2022. Majlis Presiden Pakatan Harapan juga mengulangi pendirian bahawa RUU anti lompat parti merupakan salah satu syarat utama Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik MOU yang dimeterai pada 13 September tahun lalu. Pakatan Harapan komited kepada proses untuk memastikan pindaan perlembagaan dan RUU anti lompat parti ini berjaya dibentang dan diluluskan di Parlimen demi mengembalikan keyakinan rakyat terhadap proses pilihan raya dan seterusnya menjamin masa depan demokrasi di Malaysia, tegasnya. Kenyataan tersebut dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Keadilan, Anthony Loke DAP, Muhammad Sabu Amanah dan Datuk Seri Panglima Medias Tangau UKO. Sementara itu, Ismail Sabri dalam kenyataan berasingan berkata, pembentangan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 di Dewan Rakyat bagi membolehkan akta anti lompat parti digubal adalah satu manifestasi ke arah politik yang lebih sihat dan berpaksikan kepentingan rakyat. Beliau turut menzahirkan rasa puas hati dengan penyatuan ahli-ahli parlimen pada mesyuarat khas Dewan Rakyat kemarin. Katanya blok kerajaan dan pembangkang senada dan harmoni untuk membentuk jawatankuasa pilihan khas Parlimen bagi meneliti pindaan perlembagaan yang lebih khusus mengenai lompat parti serta mewujudkan akta anti lompat parti. Undi sebulat suara telah diperolehi dengan sokongan semua ahli parlimen tanpa mengira parti. Malaysia ke arah kestabilan politik yang lebih matang, kuat dan berkeyakinan, tegasnya dalam catatan di Facebook. Terdahulu, Dewan Rakyat meluluskan usul pembentukan jawatankuasa pilihan khas untuk membuat syur berhubung pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Jawatankuasa itu dianggotai 11 ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang yang akan dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Menurut Wan Junaidi, RUU Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dari segi teknikal adalah untuk meminda perkara 10 Perlembagaan Persekutuan.
Katanya ini dilakukan dengan memasukkan Fasal 3A selepas Fasal 3 bagi sekatan-sekatan ke atas hak untuk membentuk persatuan yang diberikan oleh Perenggan C, Fasal 1 yang berhubungan dengan keahlian dalam parti politik, ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri boleh juga dikenakan oleh Undang-Undang Persekutuan. Pindaan ini turut memberi punca kuasa enabling clause bagi membolehkan suatu akta khusus berhubung larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti digubal dan diluluskan di Parlimen, tegasnya. Tahniah kepada semua pihak yang berjaya melaksanakan langkah permulaan untuk menggubal akta anti lompat parti yang diharapkan dalam membantu membina kestabilan politik di negara ini. Semoga semua kalian yang jujur berjuang demi keadilan rakyat sentiasa mendapat rahmat Allah SWT dan negara serta rakyat dilimpahi keberkatan daripadanya. Amin. Sidang khas Dewan Rakyat berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan dan rang undang-undang anti lompat parti di Parlimen kemarin menyaksikan ahli Parlimen Pakatan Harapan dan UMNO senada bahawa ketidakstabilan yang berlaku kini adalah berpunca daripada 39 ahli Parlimen yang melompat parti sejak pilihan raya umum ke-14 tahun 2018 sehingga kini. Katak politik itulah yang bertanggungjawab mencetuskan situasi sehingga negara ini dipandang hina oleh masyarakat antarabangsa. Perbezaan antara ahli Parlimen Pakatan Harapan dan UMNO ialah ahli Parlimen Pakatan Harapan mengaitkan keadaan tidak stabil ini dengan langkah Sheraton pada 23 Februari 2020 lalu. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar menyifatkan perbuatan melompat parti sebagai jenayah politik. Langkah Sheraton adalah merupakan langkah yang sangat tidak bermaruah dan akhirnya menjadikan Parlimen seperti sarang pelacuran kepada politik dalam negara kita ini, katanya. Beliau menegaskan langkah Sheraton bermula dengan scheme of things, tawaran jawatan dan berbagai-bagai lagi. Katanya di Sabah terdapat ahli Dewan Undangan Negeri dibeli dan menjadi pelacur politik. Langkah Sheraton adalah langkah yang bermula dengan scheme of things. Scheme of things, tawaran, jawatan dan berbagai-bagai lagi sehinggalah sampai kepada peringkat kita melihat apa yang berlaku di Sabah yang diperakui sendiri oleh bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Bado, berlakunya hal-hal yang sangat menjelekkan apabila ahli-ahli politik khususnya aduan-aduan yang dibeli dengan wang ringgit. Mahfuz juga mencadangkan RUU anti lompat parti bukan sahaja menyentuh mengenai lompat parti bagi ahli parlimen sahaja, tetapi juga lompatan secara en blok seperti yang berlaku pada langkah Sheraton. Kenyataan ini selari dengan pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa tindakan lompat parti adalah satu pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Saya mementingkan hak rakyat berbanding hak individu. Seseorang itu dipilih menjadi pemimpin disebabkan oleh janji beliau terhadap parti dan menjaga kebajikan rakyat. Jadi mereka haruslah meneruskan perjuangan tanpa melakukan pelompatan parti, ujarnya di Facebook selepas sidang Dewan Rakyat tersebut. Entah apa dalam fikiran pemimpin yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional demi memintas Anwar Ibrahim yang telah dipilih oleh pemimpin Pakatan Harapan untuk menjadi Perdana Menteri bagi menggantikan Tun Dr. Mahathir. Mungkin hendak menutup terus kes adegan semburit disandarkan walaupun Haziq Abdullah Abdul Aziz mengaku dirinya adalah seorang daripada dua individu yang kelihatan dalam klip video yang tular. Mungkin hendak memberi anak dan menantu durian runtuh kerana Kerajaan Pakatan Harapan tidak akan membenarkan nepotisme dan kronisme terus membiak dalam negara. Apa yang jelas setelah langkah Sheraton, persepsi global terhadap integriti negara terjejas dengan teruk. Ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, kedudukan global Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah Tahunan Transparency International 2019, CPI 2019 negara ini meningkat setelah mendapat skor 53 dan berada di tangga ke-51. Namun satu dunia menjadi saksi kedudukan global Malaysia dalam CPI 2021 merudum. Malaysia jatuh 5 anak tangga tahun lepas ke 62 berbanding di tangga 57 tahun 2020 dalam ukuran Indeks Persepsi Rasuah di 180 negara dalam kajian. Menurut ukuran skor pula, Malaysia juga turun kepada 48 berbanding 51 pada tahun 2020. Mungkin istilah pelacur politik yang disebut oleh Mahfuz terlalu keras. Namun apa lagi istilah yang sesuai buat ahli parlimen yang mengkhianati mandat rakyat demi kepentingan peribadi dan ghanimah. Lebih-lebih lagi setelah berkuasa, negara terus dilanda ketidakstabilan politik sehingga perancang langkah Sheraton Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dijatuhkan
dilaporkan oleh rakan sekongkolnya sendiri daripada UMNO BN. Mana-mana ahli parlimen yang menukar parti hendaklah meletakkan jawatan dan kembali kepada rakyat dalam pilihan raya kecil untuk mendapatkan mandat baharu, kata pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Dr. Syad Salim Faruqi. Mungkin beliau mempunyai bantahan dari segi moral dan ideologi yang jujur mengenai hala tuju partinya, tetapi dalam kes itu, beliau perlu kembali kepada pengundinya dan mengucapkan terima kasih kerana mengundi saya sebelum ini. Kini saya memakai songkok baharu dan anda perlu percayakan saya sekali lagi mengenai sebab saya keluar parti dan saya minta anda berikan saya mandat baharu, katanya dalam program The Nation bertajuk Undang-Undang Anti Lompat Parti oleh Bernama TV pada 10 April. Menurut beliau, cadangan tersebut memerlukan pemansuhan perkara 48 Fasal 6 Kurungan Perlembagaan Persekutuan kerana ia menyatakan bahawa jika mana-mana ahli parlimen meletak jawatan, maka untuk tempoh 5 tahun akan datang, beliau hilang kelayakan bertanding mana-mana kerusi parlimen. Jadi kita memerlukan pindaan perlembagaan kepada perkara 48, Fasal 6 serta perkara 10, tegasnya. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan menyentuh mengenai kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Beliau berkata lompat parti iaitu perbuatan berpaling tadah telah menyebabkan kejatuhan kerajaan antaranya di Terengganu seawal tahun 1962, Sarawak 1966 dan Kelantan 1977. Katanya kejatuhan kerajaan persekutuan 2 tahun lepas menyebabkan ketidakstabilan yang kronik kepada negara. Beliau menjelaskan kira-kira 41 daripada 193 negara mempunyai undang-undang anti pembelotan antaranya India, Singapura dan Israel. Maknanya di luar gelanggang politik juga, pemerhati boleh melihat betapa aksi lompat parti telah menyebabkan ketidakstabilan kronik negara. Tegasnya, Akta Anti Lompat Parti boleh mengukuhkan perpaduan parti. Namun sebaliknya, ia akan memberi kepimpinan parti terlalu banyak kuasa yang menyebabkan mana-mana ahli parti tidak dapat bersuara atau mencabar pemimpin parti. Malangnya tidak akan ada penyelesaian yang sempurna seperti dalam kehidupan. Jadi dalam isu undang-undang, kita perlu mengambil jalan tengah dan mencapai keputusan yang paling kurang merugikan, ujar beliau. Dalam hubungan ini, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, pindaan dalam Perlembagaan Persekutuan yang disebut perlu diperincikan bersesuaian dengan kehendak prinsip keadilan yang menuntut realiti tertentu diambil kira dan untuk memelihara maslahah yang lebih besar tercapai. Asas permasalahan lompat parti perlu didefinisikan oleh faktor apakah dorongan yang menyebabkan berlakunya seseorang ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri itu melompat kerana ini adalah soal fundamental yang boleh dianggap sebagai pembelotan kepada mandat rakyat, katanya dalam satu kenyataan. Bagaimanapun beliau bersetuju dengan keperluan untuk mengekang lompatan parti ini atas dasar maruah. Soal moral paling utama dalam hal melompat ini kerana terlipat dalamnya isu sogokan dan kepentingan diri lalu menggadai suara rakyat yang dimandatkan kepada seseorang ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri. Budaya ini perlu dibanteras untuk menghalang ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang sanggup menjual maruahnya dengan menjual mandat rakyat, tegasnya. Pada masa yang sama, beliau memberi amaran supaya akta baharu yang akan digubal tidak terdedah kepada salah guna di masa hadapan, lantas menjejaskan perkara asal dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang merupakan bahagian hak asasi dalam perlembagaan negara. Jom Channel ingin berkongsi firman Allah dalam surah Al-Nahl ayat 90 yang dirujuk Mujahid sebagai konsep keadilan yang akan menjamin teras ini tidak dikompromi. Terjemahannya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Wallahu alam. Apabila politik masuk ikut pintu, ekonomi akan lari ikut tingkap. Itulah yang berlaku apabila pemimpin membenarkan politik campur tangan secara terbuka dalam ekonomi negara. Maka ekonomi keluar mengikut mana-mana ruang yang boleh dibolosinya dan kita sukar menahannya. Inilah yang berlaku setelah 39 ahli parlimen melompat parti sejak pilihan raya umum ke-14 yang akhirnya menjadi punca kerajaan yang sah tumbang. Lalu natijahnya satu demi satu syarikat gergasi
delegasi antarabangsa melencong ke negara jiran untuk membuat pelaburan. Ini termasuk yang telah berada di negara ini ataupun yang sedang mencari ruang perniagaan yang baharu. Maka ratusan ribu rakyat kehilangan mata pencarian. Lebih mudah untuk menyalahkan COVID-19. Mengapa ekonomi kita menjadi lembab dan harga barangan dan perkhidmatan terus mencanak naik. Sedangkan hakikatnya pelabur asing berbondong-bondong menutup perniagaan mereka di negara ini dan lari di negara jiran yang juga diserang COVID-19. Malah dalam projek imunisasi, mereka yang didatangi pelabur asing itu kalah dengan negara kita. Menurut unjuran Bank Dunia, ekonomi Malaysia pada Oktober 2021 berkembang pada 5.8% daripada keluaran domestik negara kasar KDNK. Namun kini institusi itu menurunkan unjurannya sebanyak 3% ke 5.5% daripada KDNK. Indonesia pula turun daripada 5.2% kepada 5.1%, iaitu penurunannya sebanyak 1%. Maknanya ekonomi Malaysia berkembang lebih perlahan berbanding jiran kita Indonesia. Bank Dunia memetik data daripada survei yang dijalankan oleh Trend COVID-19 Global Facebook menunjukkan bahawa vaksinasi mempunyai korelasi yang ketara dengan keadaan ekonomi isi rumah yang bertambah baik. Bagaimanapun melihat kepada kenaikan harga bahan makanan sebenar mutakhir ini, unjuran tentang korelasi antara vaksinasi dengan keadaan ekonomi isi rumah menjadi tidak relevan bagi rakyat Malaysia. Ia sekadar cantik dalam statistik kerana hakikatnya rakyat Malaysia tidak mendapat gaji yang sepadan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Majikan sepatutnya menjadikan masyarakat berkuasa beli, bukan memberikan masyarakat kuasa berhutang. Apabila bayar gaji rendah, ini membuka ruang untuk berhutang. Pekerja terpaksa buang masa kerja lebih masa. Bayangkan, majikan Malaysia hanya membelanjakan 25% daripada KDNK untuk membayar gaji pekerjanya. Malaysia sudah menjadi negara paling kedekut di Asia Tenggara, kata Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, Dato' Abdul Halim Mansor di Peti Utusan Malaysia Februari lalu. Angka tersebut adalah antara yang terendah di rantau ini berbanding Singapura 40%, Indonesia 84% dan Filipina 76% di bandar-bandar utama negara berkenaan menurut laporan utusan Malaysia. Malangnya, majikan lebih suka mencari pekerja asing. Kononnya rakyat Malaysia tidak gemar dengan pekerjaan kategori 3D, dangerous, dirty and difficult atau berbahaya, kotor dan sukar. Kenapa pekerja tempatan tidak mahu mengambil pekerjaan tertentu? Kerana gaji rendah. Kalau majikan ambil pekerja asing, lebih murah. Pekerja asing pun tidak perlu dibayar caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan bayaran untuk kerja lebih masa. Pekerja adalah aset, tulang belakang negara. Jika kebajikan tenaga kerja diutamakan, pastinya majikan akan mendapat pulangan lebih baik. Orang sekarang mencari kerja yang ada prospek dan ada inovasi. Kenaikan gaji minimum ini bukan permintaan, ia satu keperluan. Kita pun bukan minta langit, bukan nak rugikan majikan. Kita hanya minta sedikit, itu sahaja, kata Halim. Hari ini ternyata kuasa beli rakyat sudah terjejas. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan bahawa gaji minimum telah dinaikkan kepada RM1,500 sebulan. Namun ia tidak akan memberi impak yang signifikan kepada rakyat dalam kalangan B40 kerana kenaikan harga makanan melonjak jauh lebih laju berbanding kenaikan gaji. Ahli Parlimen Katak Politik pula hanya tahu melompat demi mendapatkan ganimah untuk diri sendiri tetapi tidak tahu bertanggungjawab terhadap ekonomi dan kebajikan rakyat setelah mendapat kuasa. Itulah senario yang berlaku di negara ini jika lompatan katak politik tidak dihentikan secara tuntas. Ingat, rakyat akan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.